kita juga ingin kongsikan tentang seorang individu ini merupakan cikgu yang sudah lama berkhidmat di Sarawak, SMK Sundar Lawas Sarawak selama 8 tahun lamanya. Jadi kita tahu yang sekarang dah pun mula cuti sekolah sehinggalah Januari nanti. Kita nak tahu juga bagaimana pandangan beliau apabila dikatakan mungkin keadaan akan dipertimbangkan untuk membenarkan guru-guru yang bekerja di Sabah dan Sarawak untuk pulang ke Semenanjung, pulang ke kampung halaman semasa cuti sekolah ini. Okey, kita bersama dengan Cikgu Muhammad Raziz Abdul Razak. Hello, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sihat ya? Alhamdulillah sihat, syukur. Okey, Cikgu. Sekarang ni berada di rumah? Lawas, Sarawak. Di rumah, maksudnya berada di rumah lah ya? Dia di rumah sekarang ni, di rumah. Cikgu tinggal bersama dengan siapa di sana? Okey, saya ada rakan serumah saya pun merupakan seorang guru juga, orang Terengganu. Okey, dua-duanya maknanya memang akan sangatlah nak balik ke Semenanjung ya? Ya, betul. Okey, apa pandangan cikgu, perasaan cikgu apabila isu ini dibangkitkan dan katanya mungkin dipertimbangkan untuk membenarkan guru-guru yang berada di sana berentas negeri pulang ke kampung halaman semasa cuti sekolah? Silakan, cikgu. Okey, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak MHI memberi ruang kepada saya untuk berkongsi pendapat pada hari inilah. Jadi isu ni seperti mana yang kita sedia maklum oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, okey, membenarkan para perantau khususnya guru ni untuk pulang ke Semenanjung, okey. Dan saya sebagai pejabat awam, sebagai seorang guru ni menyambut baik langkah ni lah. Menyambut baik, sangat menyambut baik, dan ini adalah peluang kepada kami para pendidik untuk kata orang tu akan berjumpa dengan keluarga. Ada yang macam saya ni dari awal tahun lagi tak balik. Oh, lamanya. Teman. Hampir setahun dah ya? Sebab kita pun orang macam tak menduga bahawa pandemik COVID-19 akan melanda dunia. Amat mencabar lah kan. Okay? Dan bukan saja kata orang pada guru kan, tapi mungkin pejabat awam yang lain, contohnya doktor, kawan saya di sini doktor pun ada kekangan juga nak balik. Okey, contohnya macam cikgu ni kalau boleh diberi peluang tu untuk rentas negeri tu, saya nak minta kepada pihak kerajaan mengambil berat beberapa isu inilah. Okey. Yang pertamanya kalau boleh lah, yang pertamanya belajar dari rumah ni. Sekarang ni kita BDR, belajar dalam secara atas talian bersama dengan para pelajar kan. Okey. Jadi dari kampung pun sebenarnya kita boleh buat asalkan talian kita cukup atau baik, kualiti dia memuaskan macam tu ya. Okey, dan kita saya ulang, ada guru yang dah setahun balik kampung. Okey, pihak kerajaan dah beri peluang kebenaran balik. Balik awal tempohnya mungkin dari sekarang. Sebab apa? Kalau kita balik sampai ke tanah Semenanjung nanti, okey, akan kena kuarantin juga 2 minggu, kan? Betul tak? Betul. Jadi masa tu orang amat rugilah bagi kami. Macam tu. Dan juga itu kekangan yang kita hadapi kan. Selain tu ya, selain daripada kuarantin tadi, swab test ataupun ujian COVID-19 ni kalau boleh janganlah membebankan juga pada cikgu tu. Sebab apa? Cikgu ni bukan macam saya bujang boleh tanggung, tapi kalau rakan-rakan yang senasib dengan saya yang dah berkeluarga, okey, nak menanggung mungkin isterinya yang tak bekerja, mungkin anak dia, okey. Sebelah juga kan post test, okey, yang akan ditanggung oleh cikgu tu nanti. Okey, jadi sebenarnya kami para pendidik yang dah lama berkhidmat di Sabah Sarawak ni ada impian untuk pulang berkhidmat di kampung halaman masing-masing. Okey, jadi
untuk makluman pihak penonton dan juga pihak MHI ya, itu pertukaran guru pada bulan Jun. Kami harap supaya tidak lagi kata orang tu untuk bulan 12 ni dibekukan ataupun ditangguhkan lagi sebab dia contohnya kalau situasi isu pertukaran tu berlaku lagi, okey, kami diberi peluang untuk balik ke kampung, okey, tiba-tiba keputusan izin tukar tu kami dapat tahu di kampung dapat ataupun berjaya pindah, kan? Jadi amat membebankan juga kepada kami nanti sebab kami nanti di perantauan ni nak juga kata orang mengemas barangnya, lepas tu nak pos keretanya. Maklumlah dah hampir 8 ke 10 tahun duduk di sini kan. Jadi itu kekangan-kekangan yang akan ditanggung nanti. Dan Cikgu Raziz, Cikgu Raziz, ya, berapa orang guru yang dari Semenanjung bertugas di sana? Ya. Berapa orang guru Semenanjung yang bertugas di sana? Okey, kalau ikut di dalam daerah Lawas ni, masih ramai lagi. Ada rakan-rakan saya yang dari Terengganu, yang dari Kelantan, yang dari Kedah, masih lagi berkhidmat di sinilah. Yang kat sekolah cikgu? Okey, macam sekolah saya tinggal lagi 5 orang, tak ramai. Jadi memang berharaplah untuk balik berkhidmat ke Semenanjung ataupun kampung halaman masing-masing. Okey, cikgu, 20 hari bulan Januari cikgu ya? Yang akan bermula sekolah semula. Betul tak? Hanyalah kelas betul. secara online tapi tingkatan 2 dan 3 8 Mac untuk kelas bersemuka. Jadi kalaulah contoh kebenaran dapat untuk membenarkan cikgu-cikgu untuk pulang ke Semenanjung, adakah masa yang ditetapkan untuk cikgu berada semula di Sabah ataupun Sarawak itu lebih awal dan sebagainya? Kerana kuarantin tu. Ya, itu tak dapat dinafikan sebab pihak sekolah sekiranya gagal berpindah, okey, pihak sekolah ataupun kami di tempat berkhidmat ni akan mengadakan mesyuarat guru dengan lebih awal. Jadi keberadaan di keberadaan semula di tempat bertugas tu memang perlu awal. Contohnya sekarang ni masih lagi musim COVID-19 yang masih belum reda lagi. Contohnya kalau di Sarawak dan juga Sabah ni memerlukan kuarantin. Paling-paling pun memang kita kena kuarantin 2 minggu kan, macam tu kan. Itu pada faktor masa pada pihak kami lah sebagai petugas ni memang begitu kata orang tu berat, masa memandang berat lagi bahu yang memikul lah macam tu lah. Okey, baik cikgu. Walaupun kebenaran cadangan ni disambut baik oleh para guru dan sebagainya, adakah cikgu rasa bahawa ini adalah waktu yang sesuai untuk merentas negeri dan sebagainya, sebab kita tahu bahawa kalau nak balik ke Semenanjung nanti sudah pasti kena jalani ujian swab test dan juga kena kuarantin dan sebagainya. Adakah ini waktu yang sesuai? Perlu ke tak perlu balik ataupun patut duduk saja dekat Sabah dan Sarawak sementara menunggu sesi persekolahan secara bersemuka tu akan dilakukan nanti? Okey, untuk hal ini ada pro dan kontranya. Okey. Jadi yang pertamanya, okey, macam saya yang dah lama tak balik ke kampung memang menyambut baik. Okey. Menyambut baik. Tapi dalam tempoh yang terpendek ini, tukaran ataupun perpindahan, okey, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia harus mengumumkan dengan lebih segera supaya apabila kami masih lagi berada di tanah perantauan ini, okey, boleh kata orang tu membuat plan B ataupun plan C. Contoh plan B yang saya maksudkan tu, bila dah tahu dapat pindah, jadi jangan balik. Kita akan stay ataupun tinggal lagi di sini untuk kemas barang macam tu. Jadi memang kami tunggu-tunggulah. Sebenarnya maknanya cikgu maknanya cikgu bersedia apa saja risiko yang bakal dihadapi
Sebab kita sekarang ni tak tahu kan keadaan COVID kita bagaimana dengan virusnya, mungkin sekarang sedang liar kan. Jadi keadaan itu, adakah cikgu sudah bersedia untuk menghadapi semua itulah? Okey, apa-apa risiko memang perlu kita tempuh. Itu kita tak dapat nafikan. Okey. Contohnya itu saja. Okey. Cikgu, mungkinlah soalan saya ni ada sedikit yalah, sebab kita faham keadaan sekarang ini segalanya memberikan kesan yang kita takut pendapatan kita macam mana dalam jangka masa yang masa depan dan sebagainya. Untuk pihak cikgu dan pendapatan cikgu daripada semua cikgu-cikgu yang ingin pulang ke Semenanjung, kos untuk pulang ke kampung halaman tu pun saya kira bukannya murah. Kan? Dengan musim COVID-19 ini, duit tiket kapal terbang dan sebagainya, pergi dan balik dengan masa yang hanya beberapa hari sahaja di Semenanjung, di kampung halaman. Bagaimana cikgu mempertikaikan dan juga apakah penjelasan cikgu melihat kepada kos yang akan ditanggung? Okey, itu memang tak dapat dinafikan sebab ada pengalaman, contohnya pada kebenaran rentas negeri yang lepas ya, okey. Kita dah booking ataupun tempah penerbangan. Tiba-tiba pihak penerbangan membatalkan penerbangan di saat akhir. Itu yang tak dapat dinafikan. Banyak risiko sekarang ni kan? Risiko dia, banyak risiko dia. Cikgu, saya bila kami mendengar soal Cikgu Razis ni, risau juga. Dan juga kami mengetahui bagaimana harapan cikgu tu untuk pulang. Dan jadi mungkin Cikgu Razis, kami berikan peluang kepada cikgu untuk berikan sikit ucapan kepada orang kampung ke, semoga doakanlah kan dapat pulang kat Batu Kikir kau. Ya, Batu Kikir Negeri Sembilan, orang negeri. Silakan, mungkin ada ucapan yang ingin disampaikan, salam rindu buat mereka yang berada di Batu Kikir Negeri Sembilan. Okey, terima kasih Hamid Syaya, dan memang amat merindui, bukan walaupun dah yatim piatu tapi masih lagi ada pakcik makcik yang kalau saya balik mesti jumpa. Anak-anak saudara, anak buah, adik-beradik mesti jumpa. Jadi memang merindu, salam rindu dari perantauan. Okey, kita doakan juga. Silakan Marsila. Baik, mungkin sedikitlah harapan cikgu kepada cadangan yang dikeluarkan ini. Mungkin cikgu betul-betul berharap agar cadangan ini diperhalusi dan dipersetujui dan sebagainya, dan kalaulah dibenarkan merentas negeri, mungkin ada sedikit pesanan buat cikgu untuk rakan-rakan cikgu yang lain yang akan bakal merentas negeri ini nanti. Okey, terima kasih ya. Memang saya sangat bersetuju dengan isu yang telah pun dikemukakan ni, kebenaran merentas negeri. Jadi betul juga kata saudari pengacara tadi, perlu diperhalusi untuk kita mewujudkan situasi menang-menang. Okey, macam kami perantau dan juga apabila tiba di Semenanjung akan muncul nanti isu keselamatan di sana. Maksud keselamatan tu keselamatan dari kesehatannya. Itu je macam tu. Okey, terima kasih cikgu. Jaga diri. Okey, terima kasih. Kita doakan yang terbaik insya-Allah. Okey, Cikgu Muhammad Razis bin Abdul Razak, 37 tahun yang dah berkhidmat selama 8 tahun di SMK Sundar Lawas Sarawak. Kita doakan yang terbaik bukan sahaja untuk Cikgu Razis, pastinya untuk semua guru-guru yang berada di Sabah ataupun Sarawak. Semoga perjalanan untuk membenarkan mereka merentas negeri pulang ke kampung halaman ini dipermudahkan. Mungkin jumpa jalan yang terbaik. Kerana mereka sendiri sedia maklum kan apa risiko yang perlu lalui. Jadi tapi mungkin kekuatan hati itu untuk pulang akan sebab dah lama sangat tak jumpa keluarga. Mungkin itu demi kasih sayang dan keluarga orang tersayang tu lain tau. Apa sahaja boleh lalui. Jadi kita harapkanlah ada yang jalan terbaik untuk mereka ni. Dan kita harapkan supaya semuanya dipermudahkan buat para pendidik ini. Baik, kita nak berehat seketika.